Okay, so saya dah start record. So kita mulakan lecture kita. Saya bagi first I would like to introduce about analog to digital conversion dulu. I would like to introduce a little bit about analog to digital conversion. Not yet discussion of the conversion. We just introduce first. After introduction to analog to digital conversion, then we go to introduction to digital versus analog. Okay, so ada dua topik lah hari ni yang saya nak cover. Introduction to analog to digital conversion dengan digital versus analog. Okay, so analog to digital conversion, why we need analog to digital conversion? Okay, semua boleh refer to the screen yang saya share kan. Okay, connecting digital circuitry to sensor devices is simple if the sensor devices are digital themselves. Okay. Switches, relays, and encoders are easily interfaced with gate circuit due to the on-off nature of their signal. Okay. Macam switch sangat senang untuk kita sambungkan kepada digital punya hardware sebab switch ni dia punya function dia is on and off. So it's easy. Sama lah juga dengan digital. Digital ni sebenarnya dia macam antara 0 and 1. Dia macam switch lah. Jadi apa-apa komponen yang lebih kurang macam switch is easier for the circuit untuk interpret. Okay. Switches, relays, encoders, semua ni senang. However, when analog devices are involved, interfacing becomes much more complex. So maksudnya bila when the devices tu bukan fully digital, dia adalah analog device, dia akan jadi lebih susah dan kompleks. Sebab tu kita perlukan conversion daripada analog signal kepada digital signal. Sebab all the microcontroller ataupun controller ataupun processor, komputer dan sebagainya, they are using digital signal. Okay? Sekejap ya, ada lagi kawan-kawan yang nak masuk. Partisipan. Okay, faham tak setakat ni? Do you understand what I'm talking about right now? Faham betul. Yes. Yes. Alright. Okay, so what is needed is a way to electronically translate analog signal into digital or binary quantities and vice versa. Sebab apa vice versa? Selepas kita convert the analog signal to digital, lepas tu then we process and manipulate based on what we want, and then bila kita nak control something, usually kita kena bagi signal analog balik kepada kita punya devices sebab untuk control balik. Ada ramai lagi nak masuk ni, macam mana saya nak ubah ni? So we have to convert back the signal from digital to analog semula. Okay, barulah kita boleh control our motor ke our devices lah, output devices. Okay. So an analog to digital converter ataupun in short form we call it ADC. Okay, ADC ni maksudnya analog to digital converter lah, short form dia. So analog to digital converter or ADC perform the former task while a digital to analog converter DAC perform the latter. Maksudnya analog to digital converter convert analog to digital, digital to analog converter convert digital to analog, sebaliknya ya. So dia vice versa. So setiap ni dia ada dia punya circuitry sendirilah. Dia ada circuit dia sendiri untuk kita. So kalau if we look at the diagram of a analog to digital converter, dia kalau kita lukis secara simpelnya dia macam ni bentuk dia. So ADC ni actually a chip. Kan chip yang macam microcontroller yang kamu tengok tu. Itulah yang kamu buat dekat dalam lab kan. So analog to digital converter pun sama, dia macam bentuk chips dan dia ada beberapa pin sahaja. Okay, so basically kalau tengok dekat gambar rajah ni, analog to digital converter, of course kalau when we are talking about chips ataupun IC, kan chip IC tu, dia mesti ada power. VDD ni adalah power supply dan dia mesti ada ground.
tu memang common. Mesti ada. Kalau tak ada, dia tak boleh hidup. Mesti kalau tak ada, dia tak boleh function lah. And then usually dia akan ada satu input point di mana kalau ADC dia maksudnya dia akan ada satu analog signal input punya pin. Okay, yang ni lah analog signal input. Kemudian bila binary output, dia akan ada banyaklah binary macam ni. Contoh yang ni untuk 8 bit. Kalau 8 bit ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pin. So maksudnya 8 bit binary. Okay, lepas ni saya akan discuss macam a bit discuss about the arithmetic of binary supaya you all tahu apa itu bit. Macam mana 4 bit, 8 bit semua kita discuss lepas ni. Ni just introduction about ADC dengan DAC je dulu. Okay. Okay. Lepas tu sama juga untuk DAC, digital to analog converter, dia terbalik. It's opposite the analog to digital converter. Dia punya input pin, of course dia akan ada binary punya input, sama ada 8 pin atau 16 pin atau 4 pin, usually 8 pin lah, 8 bit. Kalau 8 pin macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maksudnya dia adalah 8 bit. So 8 bit binary numbers ni akan masuk ke dalam digital to analog converter untuk dia convert kepada satu je signal analog output. So dia terbalik dia akan keluar kat sini. Okay? So together they are often used in digital system to provide complete interface with analog sensors and output devices for control systems such as those used in automotive engine controls. Okay? So ni contohlah kalau dia the whole system, okay, the whole system usually kita ada analog signal input, contoh daripada sensor ke kan, akan masuk ke dalam analog to digital converter, convert kepada digital, ada berapa bit ni, 8 bit, masuk ke dalam controller atau komputer, dan komputer akan convert balik daripada digital kepada analog supaya dia akan jadi analog signal output untuk kita punya application dan untuk control apa-apalah. Contoh kalau dalam kat sini tadi dia kata automotive engine kan. So apa contoh dalam automotive engine dalam kereta? Yang signal dalam kereta yang kita sense contohnya? Siapa boleh bagi contoh? Signal apa yang kita sense dekat dalam enjin kereta? Ataupun parameter apa yang kita nak measure temperature of engine. Okay, contoh temperature of engine kan. So temperature of engine tu kita measure dalam bentuk apa? Yang kita discuss selama ni, kalau kita measure temperature dalam apa dia punya value tu, dalam value apa usually? Resistance kan? Kalau temperature tu tinggi, resistance tu sama ada rendah atau tinggi. Katalah bila temperature tinggi, resistance dia tinggi. Temperature rendah, resistance dia rendah, contoh kan. So resistance tu kita convert kepada voltage. Voltage tu dalam bentuk apa? Analog signal kan. So that signal akan masuk dalam analog to digital converter untuk dia convertkan kepada digital. Contoh kalau 5 volt, dia akan jadi tak tahulah 8 bit ni berapa, kita kena nanti saya akan ajar cara conversion dia. Akan jadi 010110 ke kan. Dia akan jadi digital punya value supaya dia boleh masuk dalam control komputer ni. Komputer ni boleh interpret. Oh, dia kata if dia dapat 01010, apa yang komputer ni nak buat? Contohnya dah overheat lah kereta. Contoh overheat kereta, dia nak matikan enjin. Okay, untuk dia matikan enjin, dia kena control brake contohnya. Bila dia nak control brake, dia tak boleh bagi signal 101010 dekat brake. Sebab brake tak faham. Brake hanya menerima analog signal. Jadi dia kena convert dulu signal tadi kepada analog untuk dia hantar signal tu kepada brake. Barulah brake tu terima brake yang kuat contohnya. Contohlah katalah temperature tu terlalu tinggi, dia kena stop terus kereta tu. So dia kena stop terus kereta tu, dia kena hantar signal yang kuat lah untuk brake the engine kan. So dia akan hantar signal digital yang paling besar, contohnya 1111, 8 bit 1. 8 bit 11, okay. So DAC ni akan convertkan kepada analog signal. Bila dia convert kepada analog signal, dia akan dapat voltage yang paling tinggi, contoh 24 volt. Dalam kes katalah dia punya maximum voltage adalah VDD dia 24 volt. So 24 volt tu kiranya paling high lah power untuk dia break kan signal, untuk break the car. Jadi macam tu contoh macam mana kita perlu convert the signal ni daripada analog ke digital, digital kepada analog supaya kita boleh control kita punya environment ataupun control system yang kita nak cuba control lah.
kat dalam dalam apa-apa aplikasi yang saya bagi contoh tadi tu otomotif. Okey, faham tak? Cuba bagi feedback sikit supaya saya boleh teruskan. Faham. Faham Boleh doktor, boleh. Faham Okay. doktor? Alright, so itu adalah introduction untuk analog to digital conversion. So lepas ni kita akan discuss, not today lah, next lecture saya akan discuss in detail macam mana microcontroller tu ataupun macam mana analog to digital converter tu dia convert the value tu. Maksudnya dalam circuit tu, how does the calculation yang dia buat. Yang tu kita akan discuss next lecture. Tapi sebelum kita discuss next lecture, you all kena familiar dulu dengan analog and digital ni. Arithmetic dia, macam mana calculation arithmetic dia. Okay? So kita sekarang pergi ke digital arithmetic punya ni lah. Arithmetic punya digital arithmetic punya note saya dah ada share juga dekat dalam WhatsApp kan. Saya buka yang ni dulu, lecture notes for digital electronics. Okay. Nampak? Tak nampak Saya belum share ya? Okay, yang ni semua orang ada kan, lecture notes for digital electronics ni, tapi yang ni agak detail dan dia adalah untuk untuk level electronics punya student. Okay, tapi saya akan cuba extract information daripada nota ni, digital electronic ni, untuk pemahaman biological and agriculture engineering punya students. Sebab you don't have to know that this level lah, sebab diorang ni electrical engineers, diorang kena faham this arithmetic, digital arithmetic, because they are the one who design the chips. Dia kena design chips DAC tu kan. So they have to understand that. But in our case, we just use it kan. But you need to also know the fundamentals. So I will just extract the fundamentals so that you get the idea of how they actually convert the analog to digital and digital to analog. Okay. But the thing is, the things that you need to really understand is that, ini saya akan go through sekejap, tengok sekejap. Okay, you need to understand first. Okay, you need to understand ni, dalam binary logic states, dia ada Boolean logic, Boolean algebra, voltage state dengan voltage state negative true, voltage state positive true. Okay. So Boolean logic ni, kalau dalam Boolean logic usually dia akan bagi tahu sama ada is true or false. Okay. Kalau Boolean algebra is 1 or 0. So usually we are using Boolean algebra lah untuk arithmetic. Okay. Lepas tu voltage state ni macam yang bila kita guna dalam microcontroller kan. Kalau high maksudnya dia punya voltage tu in between certain level of voltage. Kalau low maksudnya dia in between certain level of voltage. Contoh biasanya lah kalau high state is in between 2.5 until 5 volt, tu dikira high. Maksudnya bila kita punya microcontroller dia detect voltage antara 2.5 hingga 5 volt, dia akan recognize that signal sebagai high, state high lah. Okay. Bila dia detect value antara 0 hingga 1 volt, okay, ini 0 in between 0 in 1 volt, dia akan recognize that signal sebagai low. Okay. Jadi dalam chips, bila dia recognize the signal sebagai high tu, maksudnya dia akan bagi logik 1. Boolean algebra 1. Dia akan bagi logik 1 kepada voltage tersebut. Kalau dia detect 0 hingga 1 volt, dia akan recognize sebagai low, dia akan bagi voltage 0 dekat, dia akan bagi logik 0 dekat signal tersebut. Okay. So it's in between 0, 1 and 2.5 until 5. So what happened between 1.1 until 2.4? Siapa boleh jawab? What happened between 1.1 until 2.4? Ada siapa nak jawab? Just share your idea. It's okay. Ada siapa nak jawab?
jadi Ada? apa-apa kot. Tak jadi apa-apa. Sebab apa? Sebab apa tak jadi apa-apa? Sebab dia tak masuk dekat dalam input ni. Ya, dia tak masuk kat dalam mana-mana Dia tak detect. kategori. Betul. Okey, betul. Maksudnya dia tak masuk kat dalam mana-mana kategori. Jadi bila dalam kes macam ni, katalah circuit kita banyak bagi value, katalah dia bagi value 3 kan. 3 okey high kan. Dia bagi value 2 contoh kan. 2 tu antara 1 dengan 2.5, dia di tengah-tengah. So kalau macam tu our hardware usually dia akan confuse. Dia macam tak tahu signal ni sebenarnya high ke low. So dia akan jadi macam kadang-kadang hang ataupun kadang-kadang dia treat that signal sebagai macam noise. Noise tu maksudnya apa? Macam error lah. Error kan. Sebab tu bila kita buat circuit kan, kita kena betul-betul make sure kita boleh bagi input 0 dengan input high 5. Supaya bila kita convertkan dia bukan dari analog to digital, dia betul-betul boleh recognize. Okay, so itu voltage state positive true. Kalau voltage state negative true maksudnya dia opposite lah. Okay, dia opposite. Opposite daripada yang positive true tu tadi. Okay, tu konsep dia. Okay, dari segi circuit pula, yang ni saya dah pernah discuss ni before. Illustration for labeling logic state. Yang ni saya pernah discuss. Kalau katalah kita nak on switch kan. Yang ni sekejap saya baca sekejap. Baca tu start daripada sini. The label voltage is high when the label state function is true. In the figure, the stated function is certainly true, switch open, and this does correspond to a high voltage at the label point. Label point? High voltage at the label point with 5. Sekejap apa ini? Recall that with the switch open, Ohm's law implies that with zero current, the voltage difference across two plug rater is 0, so that the label point at 5 is at 5 volt. With a closed switch, the label point is connected to the ground. With a closed switch, kalau kita close switch ni, the label point is connected to the ground with a 5 volt drop across the resistor, and the current of I is equal to V over R equal to 5 mA to 8. Okay, so ni yang saya dah pernah cerita kat kamu. Kalau kita nak onkan sesuatu kan, kat sini contoh, kita kena mesti ada voltage drop antara dia punya power supply dan juga ground. Okay, kalau kita nak bagi ada voltage drop antara this, kita kena dalam kes ni switch ni terbuka lah. Okay, switch ni tidak berfungsi. Sebab apa? Sebab dia punya ujung ni tak sambung ke ground. So dia tak ada flow, dia tak ada voltage differences antara point ni sebab dia tak sambung ke ground. Okay, so current takkan lalu. Tapi bila kita switch off, bila kita sambungkan ni, yang ni switch ni, kita sambungkan switch ni close ke bawah kan, kita closekan switch ni, maka barulah ada voltage drop kan. Sebab sini 5 volt, sini 0 volt, current akan mengalir, barulah ada 5, dalam kes ni 5 mA lah sebab sini 5 volt kan, dan sini 1K. So 5 volt bahagi 1K, you akan dapat 5 mA. Baru ada current lalu kat sini, dan barulah you akan menyalakan something lah, ataupun you akan activate. Kalau kat sini pin ni you sambung dekat microcontroller, barulah microcontroller tu akan receive 5 volt signal high lah, high signal. Kalau tidak, dia akan jadi switch open macam ni. Okay, so yang ni saya dah discuss before dengan you all, sama je konsep dia. Okay, so now we go to binary arithmetic. Tapi yang ni sebab dia dalam bentuk ayat panjang-panjang, macam susah nak discuss. So I would like to share with you another document yang saya ada share dekat dalam WhatsApp juga. Okay, sementara tu kalau ada apa-apa yang nak tanya, boleh tanya dulu sementara saya share the new document. Mana dia? So sekarang ni saya nak share dokumen Notes on Digital versus Analog. Yang ni kot. Okay.
share screen. Ada soalan tak? Okay, yang ni saya dah share juga dekat dalam WhatsApp. So you all pun boleh buka. Masing-masing boleh buka you punya notes. Okay, so ni notes on digital versus analog yang saya buat sendiri untuk saya ringkaskan apa sebenarnya yang dekat dalam notes yang paling panjang, yang tulis paling panjang tu. Okay, so kalau ada soalan tak setakat ni sebelum saya teruskan? Ada? Tak ada doktor. Okay, faham Faham tak? Boleh doktor, boleh. Silakan doktor. Kalau tak faham, nanti korang boleh tengok balik video ni. Okay, Ya, notes on digital versus analog. Okay, first kali fundamentally kalau kita nak faham digital versus analog, kita kena tahu digital dia adalah sebenarnya signal discrete. Signal discrete. Apa maksud discrete? Discrete value ni adalah sama ada antara 0 atau 1. Tu je. Discrete value Maksudnya ada kalau nombor arithmetic, kalau nombor numerik yang kita biasa kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. Tu nombor tu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai digit dia sampai 10 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. Kalau digital punya arithmetic, dia ada nombor 0 dengan nombor 1 je. Tu je. Sama ada 0 atau 1. Maksudnya sama ada yes or no. Tu digital maksud dia. Kalau analog kan, kalau analog pula dia adalah continuous value. Maksudnya value dia continuous lah yang macam numerical yang saya cakap tadi. 1, 2, 3 boleh 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Dia kalau kita plot, kita boleh plotkan dia. Kalau kita plot dalam bentuk graph, value numerical, dia akan jadi bentuk sinusoidal macam ni. Di continuous value. Tapi kalau digital value, discrete value, kalau kita plotkan dia akan jadi bentuk macam ni lah. Dia macam kotak macam ni. Bila dia 1 dia akan naik atas. Bila dia 0 dia akan turun bawah. Okay, naik atas, turun bawah, naik atas. So dia akan jadi macam kotak-kotak ni. Tu signal discrete value. Okay. Partisipan ada yang nak masuk ni. Okay, faham yang tu? Okay, so usually digital value is represented by binary numbers, iaitu 010101 lah yang saya cakap tadi. Okay, binary arithmetic. Each digit in binary is a 0 or a 1 and is called a bit. Okay, so 0 dan 1 ni kita panggil dia sebagai binary digit atau bit. Bit ni adalah singkatan kepada binary digit lah, dia jadi BIP, bit. So dia ringkaskan binary digit tu kepada bit sahaja. Sekarang saya cakap 8 bit, tu maksudnya 8 binary digit lah. So binary ni kadang-kadang dia bergantung kepada value. Dan value tu boleh direpresent dalam bentuk bit, beberapa gabungan bit. Contohnya 8 bit binary number. So 8 bit binary number ni dia kena ada 8 lah. Contoh yang ni 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ada 8 semuanya. Okay. Boleh juga dia jadi 4 bit binary number iaitu 00, 00, 00, 01. Okay, ini saya akan discuss satu-satu lepas ni macam mana nak kira binary number ni. Okay, kalau binary number, 8 bit binary number ni, kan contoh tengok yang 8 bit binary number ni ada 8 value yang saya bagi contoh ni 01, 00, 11, 11. Yang paling sebelah kiri kita ni, dia panggil most MSB, dia panggil most significant bit. Okay, sebelah kiri. Sebelah kanan, dia panggil LSB ataupun least significant bit. Okay. So bit ni 8 bits adalah sama dengan 1 byte. Okay, 1024 bytes adalah sama dengan 1 kilobytes. Dan seterusnya kamu boleh kira lah, dia akan go to megabyte, gigabyte, terabyte. Sekarang ni kita punya komputer dah sampai apa? Zettabytes. And kita punya data storage tu maksudnya boleh simpan digital value sampai terabyte contohnya, zettabyte contohnya. Itu maksud dia. Tapi paling kecil sekali adalah bit lah, 1 bit. 1 bit adalah paling the smallest one, the biggest one it become 2 bytes lah. So terabyte, zettabyte, so you kira lah berapa dia punya tu. Okay. Okay, so
apa value dia pula dalam, kalau kita nak convert value ni dalam numerical, contoh 0100111111 ni, berapa sebenarnya value dia dalam numerical kan? Kita tak boleh nak macam appreciate value ni. Jadi sebenarnya value ni sebenarnya ada value numerical dia. Macam nak kira, cara nak kira dia adalah setiap digit ni kita darabkan dengan 2 kuasa nombor kedudukan dia. 2 kuasa nombor kedudukan. Contoh, yang paling least significant bit ni adalah 2 kuasa 0. Yang kedua, 2 kuasa 1. 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5 sampailah 2 kuasa 7. Maksudnya the most significant bit adalah 2 kuasa 7. Faham tak setakat ni? Boleh saya teruskan? Boleh Doktor? Okey. Boleh. Alright, kalau dia punya bit tu ada lagi banyak, katalah dia 16 bit. So dia akan 2 kuasa 0 sampai 2 kuasa berapa? 15 Doktor. 15, okey. 2 kuasa 15. Jadi contoh kalau yang ni, okey, kalau yang nombor yang saya bagi contoh 01001111 ni, okey, so kita nak kira berapa nombor numerical dia, kita darabkan dia 0 kali 2 kuasa 7, 1 kali 2 kuasa 6, 0 kali 2 kuasa 5, dan semua bit ni kena kalilah, ya. Kali. Kamu akan dapat jawapan dia adalah 79. Sebenarnya dalam numerical value 79 value dia. Okey? Faham setakat ni? Faham ya? Nombor dia 79. Okey. Let's discuss 4-bit binary number. Saya just nak bagi contoh macam mana kita kira 4-bit binary number. Maksudnya mula-mula apa nombor yang paling rendah dalam 4-bit binary number? Yang paling rendah mestilah 0000 kan. Maksudnya dia zero semua, 0000. Dalam decimal number mestilah dia akan jadi 0. Okey? Kalau 0001, cuba kalau kamu kalikan dia dengan 2 kuasa 0, you akan dapat 1. So 0010 sama dengan 2. 0011 sama dengan 3. Dan seterusnya sampailah kamu buat 0123, kamu kira decimal number 0123, 4, 5, 6 sampai 15. 15 adalah yang paling maksimum bagi binary 4-bit, iaitu 1111. Dah tak boleh lah lagi. Kan? 1111 ni lah paling tinggi lah dalam 4-bit binary number. Sebab dah tak boleh lagi. Jadi you have to be familiar with susunan binary ni. Macam mana kalau lepas 000 apa? Lepas 000 mestilah 0001. Yang paling hujung least significant bit dulu yang kena 1. Lepas yang first tu 1, yang kedua pula 1. Kan? Lepas yang kedua pula 1, yang pertama dengan kedua pula 1. Okey, saya nak tanya siapa-siapa boleh jawab. Okey, lepas 0011, apa pula binary selepas 0011? Siapa boleh jawab? Anybody? 0110. 0110. 0100. Salah. 0110, betul. Yang tu betul. 0100. Yes, 0100 ni jawab. Okey, betul. Okey. So lepas 0011 mestilah saya tulis dekat chat ni ya. 0100. That is the next one. Lepas tu 0101. Okey, lepas tu 01. 1. 1. Salah. 0. 10 dulu. Yes. Okey, lepas 0110, 1011. 1 exactly. Okey, next siapa boleh tulis? Lepas 0111. Itu dah. 1000 betul? Lepas tu? Betul? 1001. Betul? Lagi? Pandai? 1011. Pandai? Lagi? 10. Yes. Terbaik. Tak. Alright. Okay. So kalau kamu senaraikan semua ni, kamu akan dapat 16 combination di mana value dalam decimal dia antara 0 hingga 5
Okay, faham Good job. Okay. Okay, that is binary 4-bit binary number. Tapi okay, the problem is kan, usually we are dealing with numbers, decimal number not from 0 until 15 je. We are dealing with many huge numbers, okay? Dan usually memang takkan 4 bit lah. Kalau kita sekarang ni komputer berapa? 32 bit, 64 bit kan? 8, 4. 84 bit dah sekarang. So cuba you bayangkan you nak tulis 84 combination semua. Boleh tak buat macam kita buat tadi? Pening kepala kan? Dah lah kosong dengan satu je. Kosong dengan satu je dah tertukar-tukar, boleh tertukar. Okay? Jadi that's why kita ada satu lagi representation of digital value. Kita panggil hexadecimal representation. Okay? Hexadecimal representation ni dia akan gunakan nombor 0 hingga 9 dan juga huruf A until F for 10 until 15. Okay? So dia adalah dia adalah 8 bit binary number lah. So now tadi kita ada 0100 kan? 0100 tapi sekarang kita ada 0 hingga 9 dan AF. Maksudnya kita mungkin nombor kita tu boleh jadi 4F ke 3E ataupun any combination of those 0 to 9 and A until F. Macam have you watch Matrix punya movie kan? Walaupun cerita tu dah lama tapi Matrix movies tu actually showing you how they manipulate and dealing with digital values in the Matrix computer. Sebab you nampak kat screen dia keluar nombor 4FE, 4AA01 kan. Itu semua adalah digital representation of computer lah yang kat dalam komputer. Okay, macam mana kita nak buat hexadecimal representation? Dia adalah 8 bit. Okay, so 8 bit contoh dalam kes ni kita ada 01001111. Tadilah sama yang first tadi yang saya guna balik value yang saya bagi contoh first 8 bit binary number tu. So because 8 bit binary number ni panjang, walaupun 8 bit kita pun dah panjang, jadi kita sukar untuk kita deal, kita nak convert dia kepada hexadecimal. Cara untuk convert kepada hexadecimal adalah kita bahagi 4 bit yang paling least significant bit tu jadi satu group. 4 bit yang most significant bit tu jadi satu group. Okay? Lepas tu kita kalikan dia dengan 2 kuasa kedudukan dia lah. Kalau contoh yang sebelah least significant bit tu kita ada 1111, semua satu kan. So kita tahu dah tadi kalau 111 tu tadi semua jawapan dia, decimal value dia adalah 15 kan. Tapi dalam hexadecimal representation value untuk nombor hanya 0 hingga 9. Selebihnya value tu akan jadi 10 hingga 15. Maksudnya kalau A adalah 10, kalau B adalah 11, kalau C adalah 12, kalau D adalah 13, E adalah 14 dan F adalah 15. Dalam kes ni 1111 adalah 15. Jadi dia adalah hexadecimal F. Okay? Okay, untuk yang sebelah most significant bit yang sebelah kiri kita ada value 0100. Sama juga kita convertkan dia kepada decimal value iaitu 1 kali 2 kuasa 2 jadi 4. So 4 fine lah, hexadecimal ada 0 hingga 9 boleh, kita boleh gunakan huruf, kita boleh gunakan number. So dia akan jadi 4. Jadi dalam kes ni hexadecimal untuk 01001111 adalah 4F. Jadi instead of kita tulis digit sebanyak 8 digit 01001111, kita hanya tulis 4F sahaja. Dalam kes ni komputer akan faham bahawa 4F ni adalah sama dengan 01001111. Faham tak? Faham tak? Okay. Okay, cuba kita buat exercise. Okay, yang saya ada bagi exercise tu kan. What is the 8 binary number for BF? Tapi saya dah bagi jawapan dah BF tu. Kan? Semua orang boleh nampak kan? Okay, kalau saya bagi explanation dalam sini. Lepas ni saya akan bagi nombor hexadecimal yang baru. You all cuba dapatkan apakah dia punya 8 bit binary .
Okay, untuk BF ni, okay, yang tadi kita convertkan daripada 0100 111 kepada hexadecimal, maksudnya daripada binary number kepada hexadecimal. Dalam yang ni pula, saya bagi nombor hexadecimal BF, saya suruh kamu convert kepada kepada binary, kan? Jadi B dengan F samalah, kita bahagikan dia 2. Kalau F kita tahu dah. F kita tahu kan, kalau dalam binary ni kita dah buat dah tadi. F sama dengan 15. So 15 bila kita convert dia kepada 4 bit binary number, dia akan jadi 1111. So you dapat yang 4 least significant bit yang keempat least significant bit sebelah kanan, you akan dapat 111. Dan 4 tu lagi kamu B kan, dia bagi value B. So B, if we convert back to the numerical, you kira balik. Kalau A adalah 10, B adalah 11. So kalau 11, what is the value for 11? Mestilah 2 kuasa 3 sama dengan 8. 8 campur 2 kuasa 1, which is 2. Dan 8 tambah 2 campur lagi 1, 2 kuasa 0. So you akan dapat 1011. That is the binary number for BF. 10111111. Faham tak setakat ni? Faham doktor? Okay, kalau macam tu saya nak bagi soalan, you all kira sekejap, what is the binary, saya tulis kat sini, what is the binary value for apa yang kamu nak? Huruf apa? FE. Okay, so what is the binary number? Cuba kira kejap sebab saya nak tengok anak saya sekejap. Anak saya dah ketuk-ketuk pintu ni. Saya akan datang dalam masa 3 minit. Okay, cuba kira dulu. Mama ada kelas. Jangan bising. Mama ada tak remote kipas? Mama tak buat kipas. Ada tak? Kat dinding. Kenapa? Adik kenapa? Nak roti telur tu. Aisyah panggil mama ada. Oh, Mama dah minta tolong kakak Ami buatkan kan. Kakak Ami tak buat kan. Why? Why? Okay. Semua boleh dapat ke jawapan? Semua dapat 111111. Okay, yang saya tahu 1111 betul? Sebab dia F kan? 15, kemudian 1110E, betul. Okay. Semua orang dapat tak? Dapat doktor, sama. Sama Dapat doktor, dapat. Okay, faham Faham doktor? Alright. So boleh ke kita terus, okay, yang ni saya ada bagi nota kat bawah tu. Common hardware voltage stage, yang ni kita dah discuss. 0 until 1 adalah logic 0, iaitu dia adalah low. Kalau 2.5 until 5 volt, dia adalah logic 1, which is high. So sebab we are discussing about 1010 kan tadi kan? So dalam komputer hardware, kalau 0 tu dia akan recognize sebagai volt 0 hingga 1 lah, 0 hingga 1 volt. Kalau dia logic 1, maksudnya dia antara 2.5 hingga 5 volt. Kebanyakan hardware komputer. Okay? Faham? Faham doktor? Adik dah? Adik nak pergi sana? Adik nak dengar mama lecture ke? You want to listen to me lecturing or you want to go outside? You want nak roti Anatila? Oh. Okay. Okay. Alhamdulillah kita dah habis satu lecture note. Saya ada satu lagi lecture note. Tapi anak saya ni dah meragam. Macam mana ni? The next one saya nak discuss about okay. Ini dah. Oh, digital display. Okay, sekarang kita refer kepada nota digital display. Saya pangkal ni dulu.
Mana digital display dek? Digital display. Okay, share screen. Okay, yang digital display ni, okay, yang digital display ni pun nota yang saya bagi kamu ni agak komprehensif. Kenapa saya nak discuss digital display? Sebab you all dekat dalam lab, you all ada guna LED display kan, 7 segment. You all ada guna 7 segment LED kan? Ada. Ada doktor. Ada. Okay, so it would be very nice if you understand what is actually, how does the 7 segment LED tu actually functioning. Sebenarnya tak susah pun kalau you all baca tak susah pun, dia punya konsep tu sama je macam yang kita dah pernah discuss sebelum ni, di mana dia ada common anode dengan common cathode kan. Maksudnya macam mana you nak light up kan LED dekat dalam 7 segment tu. Okay? Okay, so 7 segment LED ni, let's go quickly Binary numbers are necessary but very hard to read or interpret what is available to display. Okay, LED, 7 segment LED display, LED ni dia boleh display binary two decimal information. Okay, contohnya, sebab apa? Sebab dia adalah combination banyak-banyak LED kan. Kalau nombor ni dia adalah dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. 7 LED. Dan selalunya dia ada juga yang ada dot kat sini. Jadi 8. So 8 LED. Okay. Tapi ada juga yang dot, ada 2 dot dekat sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi dia ada 9 LED. Okay. So 9 LED ni sebenarnya dia bersambung. Simple je. Nak menyalakan LED you kena ada power dengan kena ada ground kan. Okay. So dalam chip, dia macam chip macam ni. Lepas tu dia susunkan LED tu dalam bentuk macam ni. So setiap LED ni dia sambungkan kepada pin. Okay. Contohnya pin A, pin B, dia dah labelkan sini A, B, C, D, E, F, G. So kat dalam sini pun dia dah labelkan A, B, C, D, E, F, G, dia punya pin assignment dia. Okay. Dari segi circuitry dia, circuit dia kan. Circuit dia contohnya macam ni lah. Kita discuss yang 7 ni je. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni. 7 LED ni. Dan yang disusunkan macam dalam bentuk nombor 8 ni kan. So LED tu, kalau dia lukis simbol kan. Kalau positif yang mana satu positif? Yang sebelah belakang segitiga ni adalah positif. So yang positif ni mestilah you kena sambung dekat power supply ataupun dekat VCC atau VDD, dekat voltage lah you kena sambung. Dan yang hujung ni you kena sambungkan dia kepada ground untuk you light up the LED. Okay? So itu je. Itu sahaja dia punya cara kita untuk nyalakan. Jadi bila kita nak nyalakan dia, kita sambungkan dia. Katalah kamu control penyalaan dia menggunakan microcontroller. So microcontroller dia bagi signal 010101 kan. Maksudnya 0 tu 5 volt. Maksudnya power lah, power supply lah. 0 tu 0 volt. Dan 1 tu adalah 5 volt. Maksudnya power lah, positive power. So kalau you nak nyalakan dia, so you kena, contoh kalau kita nak nyalakan nombor 8. Kita kena nyalakan semua LED ni kan. Maksudnya A, B, C, D, E, F, G ni semua kena bagi apa? Satu. Kena bagi satu. Satu. Yes. Bergantung lah. Bergantung kepada circuit. Sebab ada circuit dia common anode. Ada circuit dia common cathode. Jadi kalau common anode macam ni. Cathode. What is cathode dek? Cathode dia kecil. Bukanlah, ni lain dek. Okay. Okay. So kalau common anode maksud dia semua yang positif punya terminal dia dah sambung dekat VCC. Faham? Maksudnya circuit kita, you punya pin yang kat sebelah yang positif ni semua dah sambung dekat power supply. Jadi what is left for you to control is the negative terminal yang ni, A, B, C, kat bawah ni. A, B, C, D, E, F, G ni. Yang ni yang kita kena control. Kalau circuit dia macam ni, okay, apa yang kamu kena bagi dekat A, B, C, D, E, F, G kat negative terminal ni supaya dia menyala?
semua ABCDEFG ni you akan sambungkan kepada microcontroller. So now microcontroller should give what value to this circuit untuk nyalakan nombor 8. Anybody? What value? Low or high? Low or high? Anybody? Ni common High salah. You mesti kena bagi low. Low, Doktor, low. Yes, you kena bagi Low. low. Sebab apa you bagi low kat sini? Sebab Sebab common anode. sebab dia common anode, you bagi low dekat terminal negatif supaya baru ada voltage flow. Sebab kat terminal positif you dah bagi power supply VCC ni, power supply VCC you dah bagi kat terminal positif. Terminal negatif you kena groundkan dia, you kena bagi value 0 supaya barulah ada current voltage drop kan, baru ada current flow. Bila current flow baru dia menyala. So dalam kes ni kalau you nak nyalakan, kalau circuit dia common anode, you kena bagi 0 dekat sini. Barulah you punya 7 segment akan menyala. Faham tak? Okay. So sama juga dengan kalau wiring dia terbalik. Kalau wiring dia the other way round, common cathode, dia panggil. So for common cathode, dia punya negative terminal semua dah sambung kat ground. So what is left for you to control is the terminal positive, right? So for terminal positive, if you want to nyalakan nombor 8, you kena bagi semua high. Semua high. High dekat ABCDEFG semua. Jadi kalau soalan dalam test, kalau kata soalan saya contohnya macam saya nak buat nombor 2. Kan, nombor 2 dekat menggunakan 7 segment ni saya nak buat nombor 2. So what are the value yang microcontroller kena hantar? Kalau 8 tu senang, contoh kalau common cathode 8 1111111. Tapi kalau dia adalah nombor 2, nombor 2 you boleh control A, B, 1 A, B, 011. Okay. So maksudnya you boleh bagi tahu, cuma sekarang ni you kena ingat dekat gambar rajah ni memang nampak macam ni A, B, tapi dia A, B, F, G, C, E, D. Tapi dalam jawapan ataupun pengiraan bila kita tulis on paper, usually kita akan tulis A, B, C, D, E. A tu paling least significant. A tu the least significant bit. So dia kena ikut susunan ya. Maksudnya G, A, B, C, D, E, F, G. Jadi G, F, E, D, C, B, A. Terbalik So kalau dalam jawapan usually you all label kan A, B, C, D, E, F, G tu. Lepas tu tulis nombor binary dia dekat bawah huruf A, B, C, D, E, F, G supaya tak confuse. Kalau you tulis 10101 je, saya tak tahu which one is that 1 atau 0 tu for which huruf. Okay, faham tak? So that is for 7 segment lah. So yang selebihnya tu, nota yang seterusnya tu dia discuss pasal driver. So driver ni is actually another chips yang digunakan untuk memudahkan kita control 7 segment. Dipanggil 7 segment punya driver lah. So yang ni saya tak discuss in detail sebab sebenarnya kalau you baca ataupun tengok, cuba fahamkan, lebih kurang sama je konsep dia. Tapi I will not go in detail sebab kat dalam lab pun kita hanya guna 7 segment macam biasa dan kita tak guna driver pun kan. You tak guna pun MC 14511 ni. So I don't want to discuss lah about that. But if you are interested to know, sure you can always ask question. We can always discuss about it. Not in this online class lah. Okay? Okay, ada satu lagi dokumen yang saya nak share. Contoh soalan kalau macam dalam this topic. Sorry, ada ramai yang minta join, saya tak perasan. Okay, ni adalah saya nak share contoh soalan. Kalau dalam topik ni soalan macam mana yang saya akan tanya. Okay? Mami, could you please go outside? I'm teaching right now. You want to listen to my class? Yeah? Okay, you sit down here. Tapi aku ada microphone buat kamu dengar. Oh, after this, okay?
I'll give back to you. I'll give back to you after this. Thank you. Okay, ni. 7 segment display driver. Oh, okay. Ni 7 segment driver. Ni, okay. Kalau, soalan ni adalah berkenaan 7 segment display. Tapi kita tak discuss. Tapi sebenarnya it's very easy for you to understand sebab tadi sama je. Macam konsep common anode dan cathode tu. Dia dah ada dah dia punya, you just follow the line ni, sambung dekat pin nombor berapa. Okay, sambung the line ni, sambung kat pin nombor berapa dan soalan usually akan tanya what are the binary input for the driver to display decimal 5 contohnya. So contohnya ni nak display decimal 5 A, F, G, C and D lah yang kena menyala kan. So bila so you kena tengok apakah sambungan A, F, G, C dengan D ni sambungan dia kat mana? Dekat pin nombor berapa dekat MC14511 punya chip. So soalan dia tanya apakah value dekat pin-pin tersebut. Jadi that can be calculated lah. Ni sekejap ni Mama tengah ni cakap. Aisyah tolong teman dengan Kak turun bawah. Boleh? Sekejap Okay, so kalau kat sini saya dah buat calculation, saya ada jawapan dia depends on sama ada common anode ataupun common cathode dan salah satu jawapannya adalah 00110101. You all boleh check balik lah. Lepas tu soalan yang kedua, what are the binary output at pin 9 until 15 if the binary inputs at pin 1 until 8 are, yang ni pun sama juga. You all kena based on what are the dia sama ada di common anode ataupun common cathode. Lepas tu you labelkan balik sambungan tu dekat mana dan you cuba isi nombor binaries tu. Okay, this one you can try at home. Saya tak nak discuss dekat sini sebab agak complicated. But you can always ask question if you don't understand lah. Okay, ni soalan ni ada lagi ada lagi tak contoh soalan lain yang saya selalu buat kalau dalam, okay, contoh soalan lain on digital and analog punya topik ni, selalunya saya akan tanya tu lah binary, macam mana you nak convert hexadecimal kepada binary number ataupun daripada binary number you nak convertkan kepada hexadecimal. Tu je, simple, very simple. Ataupun saya akan tanya balik soalan yang macam common cathode ataupun common anode punya 7 segment display tu. Katalah saya akan bagi gambar circuit tu, saya akan cakap okay, this is a common anode punya circuit 7 segment. Okay, what are the binary numbers if we want to display number 6 contohnya. So you should be able to do that lah. Tu soalan-soalan macam tu je, takkan ada soalan yang complicated. It must be very related to what we have discussed in the class. Okay, ada soalan tak setakat ni? Can approve my friend come in. Okay, dah approve kan? Participant, oh ada lagi, Anna Sandra. Okay, so saya rasa saya dah habis discussion untuk kelas hari ni. Introduction to analog to digital conversion dengan juga digital display punya topik. Next week kita akan discuss about how do we convert from analog to digital and then from digital to analog. Macam mana kita buat, macam mana ADC dan DAC berfungsi lah. Basically I will discuss about that. Ada soalan? So our class usually Tak ada. tak ada soalan faham So our class usually we will stick to about 1 to 1.5 hour lah. Tak terlalu lama sebab nanti you all pun macam pening dengan lama-lama kan? Pening kan? Betul. Saya lagi pening nak cakap lama. Okay, so kalau ada soalan boleh tanya saja. Boleh tanya dan pening dia Syahmi, saya tahu kamu pening. Kalau ada soalan you can always ask atau email message atau email saya. Lepas tu saya boleh bawa discussion tu kat dalam kelas seterusnya, the next class. Okay, so with that, that's only what we want to discuss today. Plus tu ada 3 orang yang belum ambil test. Next week insyaAllah we will do the test on Wednesday. Lepas tu, so we'll see the rest of you on Friday lah, Friday next week, same time. Okay, Okay,
Thank you very much. Thank you, Doktor. Doktor. Okay, Thank you, siapa yang Doktor. tak Doktor. dapat Nutella. roti dengan Nutella saya nak kena buat ni. Siapa yang tak dapat datang kelas hari ni, I will share the video later. Alright, thank you guys. Assalamualaikum. Alright, thank you, Alright, Doktor. Doktor. Salam, bye-bye, Doktor. Bye. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya.